Assalamualaikum. Saya mengucap salam kepada saudara dan saudari semua. Suara yang anda dengar sekarang adalah merupakan suara hujan. Suara hujan. Hujan dah mungkin lebih daripada 2 jam hari ini, hujan lebat ya. Ini 2 jam. Begitu juga suara katak-katak di belakang rumah saya. Sebab di belakang rumah saya ini ada padang, ada laman. Di sini merupakan pasar malam. Setiap malam ada pasar malam. Dan di tepi sini ada katak-katak. Nah, sekarang suara yang bising sekarang ini adalah suara katak-katak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tajuk perbincangan telusur pada malam ini, saya akan membawa anda menelusuri sejarah orang Melayu, yakni keturunan Melayu Jawa di Thailand ini. Dan ini saya tidak bermaksud keturunan, tidak bermaksud orang Melayu di 3 wilayah yang masih boleh bercakap Melayu di Patani, Jala dan Menara. Tapi saya bermaksud keturunan Melayu ini adalah merupakan orang Melayu yang nama saja Melayu. Mereka masih menjadi orang Islam, tapi tidak boleh bercakap Melayu, dan budaya mereka pun adalah budaya boleh dikatakan campur dengan budaya Thai di sini. Ya, sebenarnya Thai sangat kagum dengan Indonesia, dengan Indonesia pada masa sebelum tertubuhnya Indonesia, iaitu kagum dengan satu tempat yang dipanggil Batavia ataupun Betawi, yang kini adalah Jakarta. Dengan itu tidak heran bahawa mana orang Thai, khususnya raja Thai, mengambil berat tentang Jawa, budaya Jawa, tentang sastra Jawa. Bukan mungkinlah, lebih memberi perhatian kepada budaya dan sastra Jawa melebihi budaya Melayu, kerana pengaruh Jawa di Thailand memang sangat ketara, khususnya dalam sastra Thai, iaitu melalui hikayat yang dipanggil dalam bahasa Thai Inau. Inau ini adalah cerita Jawa, merupakan mitos Jawa yang sangat terkenal. Dan cerita Panji ini yang dipanggil dalam bahasa Thai sebagai Inau ini dibawa masuk ke Thailand ini sejak 700 tahun lalu, iaitu pada zaman Ayutthaya. 600-700 tahun lalu lah, iaitu pada zaman Ayutthaya lagi. Dan kemudian ada beberapa versi cerita Panji ataupun hikayat Panji, hikayat Inau dalam bahasa Thai, ditulis oleh orang-orang tertentu pada zaman kemudian, iaitu dengan bergantung kepada cerita Panji Semirang daripada cerita Jawa. Dan kalau kita lihat dari segi budaya ini, dari segi sastra ini, kita akan dapat lihat bahawa budaya Melayu yang sampai ke sini hanya yang dibawa oleh orang Patani, iaitu tahanan perang daripada petani, daripada 4,000 tahanan perang yang dicocok keting, cocok hidung, cocok telinga, bukan cocok hidung, cocok telinga, dengan rotan itu, yang dibawa ke Bangkok itu. Mereka itu yang membawa budaya Melayu Patani ke Thailand, seperti dikir, yang menjadi like dalam bahasa Thai, ataupun lamtat. Itu semua adalah daripada orang Melayu yang bawa sendiri. Tetapi cerita Jawa dibawa, bukan dibawa, tapi orang Thai sendiri yang mengambil daripada
daripada Jawa, pengaruh Jawa. Dan juga banyak seni-seni Jawa yang dibawa ke sini, seperti dengan Suronai Jawa dan gendang Jawa juga dibawa ke Thailand ini. Jadi pengaruh Jawa memang sangat ketara, melebihi pengaruh Melayu di Thailand ini, dari segi budaya, sastra dan hiburan dan lain-lain lagi. Bagaimanapun, kalau kita lihat dari segi apa yang dibuat oleh Raja Thai, iaitu Prachuapachom Klao Chao Yuhua, ataupun Rama kelima. Raja Rama kelima ni atau Prachuapachom Klao Chao Yuhua ini melawat Jakarta sebanyak 3 kali. 3 kali. Yang pada waktu itu namanya Batavia ataupun Betawi pada waktu itu. Jadi baginda telah berkunjung ke Batavia kerana Batavia pada waktu itu di bawah Belanda merupakan kota yang paling maju dan yang paling indah di Asia Tenggara pada waktu itu, pada kurun yang lalu. Ya, pada zaman saya tak pasti pada tahun berapa waktu Prachuapachom Klao Chao Yuhua atau ziarah Jakarta ataupun Betawi, tahun berapa saya tidak pasti. Tapi itulah menyebabkan Thailand ini mau mengambil kemajuan yang dibawa oleh Belanda ke Jakarta, khususnya di kota tua yang sekarang ini kan di Jakarta itu ada dengan bangunan yang besar, bangunan yang hebat. Itu adalah merupakan kemuncak kemajuan yang terdapat di Asia Tenggara pada masa lalu. Dengan itu ia menyebabkan Thailand, Raja Thai Prachuapachom Klao Chao Yuhua ini melawat Jakarta, atau pada waktu itu namanya adalah Batavia atau Betawi sebanyak 3 kali. Dan baginda telah mengambil beberapa peralatan serta dengan membawa orang Jawa ke Bangkok ini untuk nak bekerja sebagai tukang kebun. Kira-kira kalau tak silap 30 orang Jawa dibawa ke Bangkok ini untuk menjadi tukang kebun di istana di Bangkok. Dan kalau anda tahu, di Sanam Luang, Padang Luang, di depan istana, di kawasan dekat dengan Thammasat University, ataupun dipanggil apa situ, tidak jauh daripada Government House juga di situ. Pokok yang ditanam di sekitar Padang itu adalah hasil tangan pekebun-pekebun daripada Jawa. Mereka lah yang tanam pokok-pokok situ, dan semua pokok di situ yang sekarang dah berusia ratusan tahun itu adalah hasil daripada orang Jawa. Ya, mereka datang, kalau tak silap saya 30 orang. Dan sebelum itu Rama keempat pun begitu juga, menjemput orang Jawa datang ke Thailand, antara mereka untuk nak mengajar soal seni dan juga soal, sampai guru mengajar bahasa Arab pun diambil orang Jawa untuk mengajar bahasa Arab di istana pada zaman Rama keempat. Tadi saya cerita tentang Rama kelima, tapi ini cerita Rama keempat pun seorang pengajar bahasa Arab juga adalah diambil daripada orang Jawa. Dan ini ada lagi orang Makassar. Orang Makassar pun ramai yang dibawa ke mana, Bangkok. Makassar ada 2 kumpulan. Makassar yang datang sebelum ada Bangkok lagi.
iaitu zaman Ayutthaya, yang mereka menjadi pemberontak di Ayutthaya lebih kurang 700-600 tahun dulu, orang Makassar. Dan satu kumpulan lagi Makassar yang baru datang. Mereka juga adalah merupakan tukang-tukang yang dibawa oleh Belanda ke Thailand. Jadi Makassar ada dua, satu kumpulan Makassar, orang Makassar yang pergi tinggal di Ayutthaya. Mereka merupakan orang pelarian perang, pelarian politik, dan mereka telah memberontak dan dibunuh oleh orang Thai, orang Siam pada waktu itu, serta dengan orang Eropah yang bekerjasama dengan orang Thai membunuh ramai orang Makassar pada itu dalam pemberontakan yang terkenal sebagai pemberontakan Makassan, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil pemberontakan Makassar lah, Kebot Makassan, gitu. Dan di sini di Bangkok ini ada kampung di tengah bandar Bangkok dekat dengan Pratunam, ada sebuah masjid dan ada kampung di situ namanya Kampung Makassan. Tetapi penduduk Makassar ataupun orang Makassar tidak ada di situ. Sudah pergi ke mana saya pun tidak tahu. Tinggal masjid sahaja. Tinggal masjid sahaja di situ. Tapi orang Jawa masih dapat, orang Jawa tidak begitu ramai. Mereka pun mungkin berpindah atau pergi ke mana saya tidak tahu. Ada di Sathon. Tidak begitu jauh dengan Silom dan tidak begitu jauh dengan kedutaan Malaysia di Bangkok. Di situ ada masjid nama Masjid Jawa. Disebut dalam bahasa Thai Masjid Yawa. Di situ ada di situ. Sekarang ini masih ada orang Jawa di situ. Mereka itulah yang merupakan tukang kebun yang dibawa, dihantar oleh Belanda untuk membantu Raja Rama kelima di Bangkok. Okey, itu saya ceritakan secara umum. Nanti saya akan buat klip-klip berkenaan dengan mereka ini pada masa akan datang. Nak sebut sejarah satu persatu. Dalam live ini, saya hanya cerita secara umum. Okey, jadi orang Jawa dan orang Melayu memang datang ke sini memang sudah lama. Wama yang datang sama Belanda ataupun datang sebelum Belanda lagi pun ada juga yang datang ke kawasan ini. Kerana bagi orang Thai sebenarnya, Jawa dan Melayu mereka tidak dapat membeza di antara Jawa dan Melayu, sebab pembezaan Jawa, Melayu, Betawi semua ini adalah perkara baru. Perkara baru di zaman dulu pun orang Thai di sini kan panggil orang Melayu dan orang Jawa ini sebagai Melayu Jawa, dia panggil gitu. Kalaulah orang Arab zaman dulu dia panggil orang Melayu dan orang Jawa dan semua penduduk Asia Tenggara dia panggil Jawi, orang Jawi. Tak kenal dengan orang Melayu, dia panggil Jawi. Dan semua kawasan ini dipanggil Jawa. Okey. Jadi soal nama itu mana tidak jadi masalah lah. Tapi pokoknya Thailand dan orang Arab pun anggap satu saja. Melayu dan Jawa itu satu. Tapi apabila datang nasionalisme sekarang ini, datang nasionalisme pada kebelakangan ini, pisahkan Jawa dengan Melayu dan macam-macam. Jadi berbentuk macam-macam etnik. Padahal kalau kita tengok betul-betul nama Betawi itu sendiri bukan nama asal, itu daripada Jerman. Nama etnik di Jerman dia letak kepada Jawa, dia letak di Jawa di situ untuk menamakan tempat itu kerana orang situ merupakan orang campuran. Jadi dipanggil Betawi, orang Betawi atau Batavia. Seperti juga di Filipina. Filipin bukan nama Filipin. Filipin itu nama barat. Tapi dia letak kepada bangsa etnik Melayu begitu. Ya, ini masalah ini kita tidak begitu nak bincangkan soal begini. Zaman dulu pun kalau kita buka sejarah sebelum ada penjajah dulu, Sumatera itu dipanggil Jawa juga. Orang Sumatera itu panggil orang Jawa juga.
Tapi sekarang kalau dalam istilah yang baru ini mengasingkan Sumatera itu sudah Sumatera, Jawa itu Jawa. Sebenarnya nama bangsa, nama tak kira bangsa Thai ke bahasa Melayu kan apa bangsa pun sebenarnya nama tempat, nama sungai, nama bukit, nama kerajaan, gitu saja. Bukanlah nama orang Melayu kan adalah nama sungai ataupun nama bukit. Tengah-tengah kata kita datang daripada Himalaya, gitu, ataupun datang daripada sungai di Sumatera. Jawa begitu juga. Jawa itu adalah nama di Pulau Jawa, mungkin juga nama pokok di kawasan Jawa. Cina sendiri masalah adalah bermaksud pelbagai maksud. Siam pun juga pelbagai maksud, bukan nama bangsa begitu. Asalnya nama tempat ataupun nama sungai ataupun nama negeri. Kalau Yahudi kan Judai, Jew itu adalah nama kerajaannya pada masa lalu. Orang Arab dinamakan sebagai Arab kerana mereka tinggal di padang pasir. Yang berpindah randah itu panggil Arab, yang mana Arab yang berjalan-jalan di padang pasir itu dipanggil Arab. Begitu. Jadi saya tidak begitu berminat sangat soal nak bincang soal dari sudut nama bangsa berdasar kepada fahaman nasionalisme yang baru datang ke tempat kita ini. Kami sebagai petani, panggil petani, saya dengan budaya dengan bahasa Melayu, dengan budaya Melayu, maka saya orang petani. Bukan soal ni saya ni daripada race, sebab campur darah semuanya. Orang petani, orang Jawa, orang Melayu, orang mana pun sudah campur semuanya, metis atau mixed blood. Okey, gitu. Sebelum nak nama masalah, orang Hindu purbakala kan memanggil kita sebagai orang Melayu dan orang Jawa dipanggil Jawaka. Jawaka. Seperti dengan orang Melayu yang berada di sebelah Nakhon Si Thammarat atau Ligut sekarang ini. Dalam tulisan-tulisan lama Hindu dipanggil Chawaka ataupun Jawaka. Chawaka dalam bahasa Siam panggil. Okey. Jadi keturunan Melayu dan keturunan Jawa memang banyak di Thailand ini. Bukan saja yang saya sebut tadi, iaitu daripada orang Jawa yang dibawa oleh Rama kelima ataupun dihantar oleh Belanda untuk menjadi tukang kebun atau membuat kerja-kerja kesenian di Thailand. Tapi orang Jawa dan orang Melayu sebenarnya duduk di sini sebelum ada Thailand lagi, sebelum ada Siam lagi. Iaitu Siam hanya berada hanya baru 700 tahun lebih. Tetapi orang Melayu sudah berada di sini sejak lama lagi. Mereka merupakan orang yang datang daripada Nusantara, mari duduk di sini. Seperti saya telah cerita dulu, Sucit Wong Thep, dia memberitahu bahawa seorang Melayu menduduki tempat yang didiri Thailand ini lebih awal, lebih mana 3,000 tahun sebelum orang Thai ada lagi di sini. Yang maksud Melayu di sini, seperti Sucit Wong Thep sebut itu adalah termasuk juga orang Jawa, kerana tak dapat dipisahkan Melayu dan Jawa sama. Dan kalau kita pergi ke yang tadi saya bincang tentang orang Melayu Jawa waktu sudah beragama Islam. Tetapi yang Sucit Wong Thep sebut itu iaitu orang Melayu sebelum beragama Islam lagi. Dan saya akan pergi kepada sejarah yang jauh tentang perkara ini. Masalah sebahagian daripada wilayah, 14 wilayah Thailand sekarang ini pernah diperintah oleh orang Jawa. Yang dipanggil sekarang ini Isan, Pak Isan, di kawasan timur laut Thailand sekarang ini pernah diperintah oleh orang Jawa pada masa lalu. Isan itu dulu dipanggil Isyanapura, sebuah negeri Isyanapura. Isyanapura ini adalah negeri di bawah pemerintahan Kamboja pada masa lalu. Sebab wilayah
Thailand sekarang ini di sebelah utara itu sebenarnya adalah milik Kamboja. Dan Isyanapura ini termasuklah wilayah-wilayah Thailand di sebelah Pakistan, di sebelah timur laut Thailand sekarang ini, termasuk Kamboja dan sebahagian daripada Laos. Itu dipanggil Isyanapura. Pernah diperintah oleh orang Jawa, dan salah seorang raja, anak raja daripada mereka juga pernah dibawa pergi tinggal di Jawa sana, dan kemudian balik menjadi pemerintah di Isyanapura. Ya, dengan itu maka kita boleh lihat dari dua sudut, dari dua masa. Satu masa Melayu Jawa, yaitu zaman Islam, yang ada orang Melayu dari Patani, tawanan perang dari Patani, yang setengah-setengah mereka dari Kelantan dan Kedah, bercampur dengan orang Jawa. Orang Jawa di Patani pun ada waktu itu, berserta dengan orang Jawa yang datang daripada Jakarta ataupun Betawi, dan juga orang Makassar yang datang pada zaman penjajahan Belanda juga dibawa ke sini. Itu pada zaman Islam, pada zaman Islam. Jadi mereka ini ramai, mereka ini masih menjadi Muslim, dan walaupun mereka tidak bercakap bahasa Melayu lagi, tidak bercakap bahasa Jawa lagi, tapi masih beragama Islam. Penduduk mereka, jumlah mereka kalau di Bangkok ini lebih kurang 1 juta orang. 1 juta orang. Mengikut statistik rasmi kerajaan menyebut bahawa ada 800,000. Tapi tidak ada angka yang resmi. Tapi ramai titik pandai di Bangkok ini mengatakan bahawa orang Islam di Bangkok ini adalah lebih kurang 1 juta. 1 juta. Ini adalah merupakan keturunan Melayu Jawa dari pelbagai negeri, termasuk daripada Jawa dari Makassar yang ada di sini di Bangkok ini. Dan mereka ini merupakan keturunan Melayu Jawa yang ada sekarang 1 juta. Dan ada lagi puluhan ribu, mungkin ratusan di Ayutthaya. Di situ juga ada orang Makassar, ada orang Bugis, ada orang keturunan ada keturunan lain daripada Nusantara, terdapat di Ayutthaya dan di Bangkok ini. Dan ini semua dalam era Islam, dalam waktu mereka sudah orang Melayu, orang Jawa, dan penduduk-penduduk dari negara Nusantara yang sudah Islam. Tapi ada satu lagi pula, yaitu penduduk daripada Nusantara yang merupakan orang Melayu, merupakan orang Jawa, orang etnik-etnik lain yang datang, yaitu waktu beribu-ribu tahun, lebih daripada 1000 tahun lalu, yaitu waktu mereka masih beragama Hindu ataupun agama Buddha, seperti yang saya sebut Isyanapura. Dan ada lagi yang datang daripada Ligur, daripada Sriwijaya, dan salah seorang keturunan daripada Ligur, daripada Sriwijaya ialah Surya Waraman pertama. Surya Waraman pertama adalah merupakan keturunan daripada Ligur, dari Jawaka, daripada orang Melayu dari Sriwijaya. Dan ini juga dapat memerintah di Labo sekarang ini, Cawat Lopburi sekarang ini. Daripada situ, dan dia memerintah sampai ke Isyanapura, dan termasuk semua Kamboja sekarang ini juga pernah dikuasa, pernah diperintah oleh Surya Waraman pertama ini. Jadi saya boleh dapat buat kesimpulan bahawa bukan saja ke kawasan Kamboja, Isyanapura dan selatan Laos, tapi juga di kawasan-kawasan tengah Bangkok ini juga pernah diduduki, pernah diperintah oleh orang Melayu, yaitu Surya Waraman itu.
Ini juga sebelum datangnya orang Siam menubuhkan Sukhothai dan kemudian menubuh Ayutthaya. Ini sejarah memang panjanglah cerita. Jadi itu keturunan Melayu Jawa juga. Dan satu lagi pula keturunan Melayu Jawa juga yang memerintah di Haripuncaya. Haripuncaya itu dipanggil dalam bahasa Thai adalah Haripuncai. Haripuncai sekarang ada Lampun di utara dekat dengan Chiang Mai sana. Dan Haripuncaya ini kekuasaannya daripada wilayah-wilayah berhampiran sampai kepada Laos pada masa lalu. Di situ juga orang Melayu berkuasa, berkongsi kuasa dengan penduduk lain pada waktu itu. Jadi ini keturunan Melayu Jawa yang beragama Hindu dan beragama Buddha. Tapi mereka ini sudah habis. Dan sekarang ini kalau kita nak cari mereka ini sudah tidak dapat kecuali di batu-batu tanda, tulisan-tulisan pahat dalam di bangunan-bangunan purba yang ada di Thailand, yang ada di Kamboja pada waktu ini kita boleh pergi lihat perkara itu. Tapi dari segi manusia memang sudah tidak ada. Kalau kita pergi ke Lampun berjumpa dengan orang yang bercakap Siam, budaya Siam, agama Buddha habis. Kita tidak tahu lagi. Kalau ada orang Jawa, orang Melayu pun kita tidak tahu. Begitu juga kalau kita pergi ke Kamboja sekarang ini kita tidak akan dapat berjumpa dengan mereka sebab mereka semuanya sudah bercakap bahasa Khmer, bahasa Kamboja. Ya. Jadi begitu. Malah kalau kita pergi ke Laos, di kawasan-kawasan Laos pun ada kawasan-kawasan yang diperintah oleh orang Melayu Jawa seperti dengan Campasak diperintah oleh orang Champa, dan di Luang Prabang itu dipanggil Sawa dalam bahasa Laos. Sawa itu artinya Jawa. Luang Prabang itu sendiri namanya Jawa dalam bahasa Laos, tapi dipanggil Sawa. Tapi sudah tentu kalau kita pergi di situ, saya sudah pergi di situ, duduk di situ 2-3 hari, memang tidak berjumpa dengan orang yang boleh bercakap Jawa, berbudaya Jawa, tidak ada lagi. Tetapi tanda-tanda di bangunan, di kuil-kuil itu masih ada budaya Champa di situ, di Luang Prabang. Okey? Jadi saya boleh buat kesimpulan di sini. Nanti saya akan buat video khas untuk siaran 5 minit tentang perkara ini pada waktu lain. Ini dalam perbincangan live ini saya boleh memberi pandangan umum bahawa keturunan Jawa, keturunan Melayu, keturunan orang-orang Nusantara memang terdapat di Thailand ini dalam 2 kumpulan. Satu kumpulan yang beragama Islam dan mereka masih beragama Islam tapi tidak bercakap Melayu, tidak bercakap Jawa lagi. Dan satu kumpulan lain adalah mereka yang bahasa pun tidak ada, budaya pun tidak ada, agama masihlah jadi agama Buddha sehingga sekarang ini. Okey, saya rasa ini sudah cukup memberi penjelasan supaya anda dapat faham dengan lebih jelas bahawa memang keturunan Jawa, keturunan Melayu di Thailand ini wujud sejak dahulu dan sampai sekarang. Sekarang ini saja telusur hari ini saya menelusuri sejarah orang Melayu dan orang Jawa di Thailand. InsyaAllah saya akan pergi bercakap secara detail dari tentang kewujudan orang Melayu, orang Jawa lain kali dengan fakta-fakta yang lebih banyak untuk kita semua dapat mengambil tahu tentang perkara ini. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.